Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang terakhir. 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadza wabillahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون وبعد.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh tuan-tuan pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan izin dan inayah taufiq dari Allah buat sekalian kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita kembali bertemu bagi meneruskan bicara pengajian kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kuliah kita malam ini tidak lama kerana untuk memberi ruang kepada tuan-tuan menghadiri majlis tahlil almarhum al-fadil Ustaz Nasruddin Abrami yang kembali ke rahmatullah. Tahlil dilakukan di rumah beliau pada malam ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan dan dosanya, Allah kurniakan segala kelebihan-kelebihan atas jasa beliau dalam khidmat agama pada urusan dakwah fillah. Dan saya mengenali beliau dan mengakui beliau seorang yang baik, seorang yang saleh. Itu pengakuan, iqrar daripada saya kepada beliau. Demikian saya yakin iqrar yang sama dari tuan-tuan dan puan-puan kepada beliau. Dan beliau juga mengajar di sini, salah seorang tenaga pengajar di masjid ini. Dan kalau tak silap saya, kali terakhir beliau hadir ke sini pada awal bulan 9 baru-baru ni. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan segala kebaikan kepada beliau yang Allah janjikan kepada seorang alim itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi min al khataaya kama yunqa thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min 'adzabil qabr wa fitnatihi wa min 'adzabin nar. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, riwayat kita pada malam ni riwayat yang ke 28, riwayat yang ke-28. Di bawah tajuk mengambil berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Alhamdulillah. Mengambil berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Akhrajahu Syaikhan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Mahmud bin Rabi' عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majjatun majjaha fi wajhi min dalwin min bi'rin kanat fi darina wa ana ibnu 5 sinin. Akhrajahu Syaikhan. Aqaltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatun majjaha fi wajhi min dalwin min bi'rin kanat fi darina wa ana ibnu 5 sinin. Daripada Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu berkata, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu berkata, saya, kata Mahmud bin Rabi', seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, aku, yakni saya, masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembur, yakni menghembus air ke muka saya dari sebuah timba daripada air telaga. Nabi ambil air daripada telaga. Air tu air telaga yang berisi dalam timba, baldi. Ambil air, Nabi percik pada wajah Mahmud bin Rabi' ini yang ada di kawasan rumah kami yang tak jauh daripada tempat tinggal kami, dan saya ketika itu baru berumur 5 tahun. Kata Mahmud bin Rabi', Nabi percik air yang diambil dari telaga, dan air itu berisi dalam timba ataupun baldi. Percik muka aku ni, kata Nabi, kata Mahmud, waktu tu umur aku baru berusia 5 tahun. Riwayat malam ni tuan-tuan nak cerita tentang kelebihan mengambil tabarruk, mengambil berkat dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum yang kita akan bicarakan pada malam ini? Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas riwayat yang kita bawa ini, pernah menghembuskan air ke muka salah seorang sahabatnya, yang bererti sahabat itu mengambil berkat dari semburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, dia kata memang banyak hadis yang diriwayatkan yang membicarakan bahawa para sahabat ni, zaman Nabi ni, bukan kata zaman kita, zaman Nabi dah berlaku peristiwa-peristiwa yang diriwayat dalam banyak riwayat yang sampai kepada kita, sahabat mengambil berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil tabaruk dari perbuatan Nabi, dari tubuh Nabi, yang membicarakan bahawa para sahabat telah mengambil berkat dari sesuatu yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil berkat dari baki makanan, termasuk contoh yang pengarang bawa atas keharusan ataupun kebolehan, bolehnya hukum kita bertabaruk dengan kesan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat sendiri pernah suatu hayat Nabi bertabaruk dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan riwayat-riwayat yang sekian banyak ini, termasuk riwayat yang kita bawa dalam kitab malam ini, memberi hukum keharusan kita mengambil berkat dari khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat-syarat yang tertentu yang kita akan sebut kemudian.
Mereka mengambil berkat dari baki makanan Rasulullah. Ni sahabat mengambil berkat makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka juga contoh mengambil berkat dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh para sahabat dalam peperangan Hudaibiyah. Mereka juga memohon supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat-sahabat yang cedera, minta Nabi meludahi tempat yang sakit seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika beliau sakit mata dalam peperangan Khaybar. Dan sebagaimana Ummu Sulaim mengumpulkan peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur untuk dicampurkan dengan minyak wanginya yang telah ada supaya bertambah wangi lagi. Dan juga tidak ketinggalan panglima perang di zaman Nabi dan di zaman sahabat yang bernama Khalid bin Al-Walid, bagaimana ia menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kopiahnya. Sangat banyak kalau mau disebutkan tentang perbuatan sahabat yang mengisyarat, yang menunjukkan bahawa mereka mengambil dari berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena pastikan benda tu ya benar dari Rasulullah, khazanah peninggalan kalau zaman kita. Kalau sahabat mubasyarah langsung dengan Nabi. Apa yang mereka ambil berkat itu, tabarung itu sah-sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum harus itu sampai pada zaman kita. Bukan takat zaman kita, bahkan sampai kiamat sekalipun, dengan syarat benda itu mestilah salib benar dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan palsu, bukan yang direka cipta, bukan replika, tidak. Nah, yang sebahagian peninggalan khazanah Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam memang ada sampai ke zaman kita dan dipelihara dengan kawalan yang cukup ketat. Nah, dia ada badan ataupun khazanah yang memelihara, yang menjaga keaslian barang tinggalan Rasulullah ni ada. Pedang, kopiah, imamah sorban Nabi ada, dan banyak lagi, rambut Nabi. Jadi untuk ambil tabaruk, sahabat mengawali kita, dan apa yang dilakukan oleh sahabat itu jadi hukum kepada kita. Cuma berdasarkan pandangan jumhur ulama yang mana mereka itu mengharuskan umat Islam bertabaruk, sebagaimana zaman kita hari ini yang ada peninggalan Rasulullah sahaja, yang kita dah terpisah jauh dari zaman Rasulullah. Adakah hukum tabaruk itu masih boleh? Jawabnya ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Tetapi kata ulama, setiap perbuatan tabaruk dengan sesuatu yang diyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah bertabaruk dengan orang-orang saleh. Peninggalan-peninggalan orang-orang saleh. Itu juga dibahas oleh para fuqaha tentang keharusannya, dengan syarat. Apa syaratnya? Bahawa tiada apa yang dapat memberi manfaat. Nih, waktu kita ambil berkat, apa-apa sesuatu yang diizin pada syarat, apapun, walaupun diizin pada syarat, yang paling utama ialah jaga akidah kita. Dalam bab ambil berkat ni, nak jaga lagu mana? Pelihara i'tiqad kita, tauhid kita, akidah kita, bahawa benda yang kita ambil berkat itu
termasuklah dari peninggalan Rasulullah ataupun daripada orang-orang saleh, benda itu tidak boleh memberi manfaat secara langsung kepada kita. Bukan benda tu yang bagi manfaat pada kita. Dan juga benda itu tak boleh bagi mudarat kepada kita. Karena kita sekalian makhluk Allah. La ta'thira bi syai'in minal kainat. Makhluk tak boleh bagi bekas. Makhluk tak boleh bagi bekas. Ini tuan-tuan jelas dalam ilmu akidah. Maknanya makhluk tak boleh bagi manfaat sesuatu pun, dan juga makhluk tak boleh bagi mudarat sesuatu pun kepada kita. Cuma yang kita lakukan untuk ambil tabaruk. Hasil daripada peninggalan Rasulullah, ambil berkat. Hasil daripada peninggalan orang-orang saleh, ambil berkat. Itu diizin pada syarak, selagi mana kita jaga akidah kita, i'tiqad kita. Dan apa yang kita buat daripada perbuatan mengambil tabaruk itu tidak melanggar kaedah syarak dan tidak ghulu. Tu syaratnya ni. Selain tidak melanggar kaedah syarak, termasuklah tidak ghulu. Apa ghulu? Melampau dalam mengambil berkat. Sampai ubah syariat, percaya kepada berkat sehingga menafikan kuasa Allah. Ambil berkat punya pasal sampai peringkat benda itulah yang bagi manfaat pada kita, benda itulah yang bagi mudarat pada kita. Kalau itulah alhasil dia daripada perbuatan mengambil berkat itu, maka haram pada syarak, walaupun itu peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni tuan-tuan kena jelas benar ni. Yang diizin pada syarak jelas, yang tidak diizin pada syarak dalam bab mengambil berkat ini juga jelas. Jangan kita borong semua sampai melanggar hukum syariat agama Allah. Nah. Maka banyak peristiwa menunjuk yang tercatat dalam banyak riwayat sahabat mengambil berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kadang tuan-tuan kita jumpa orang soleh, orang alim kan. Kita bawa anak so doa ambil berkat orang alim. Tu semua dia ada qiyas, ada sandaran belakang. Apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ambil berkat orang alim, tuan-tuan guru, ulama-ulama, suruh minta doa mereka. Sama ada atas jalan tawassul ataupun atas jalan tabaruk. Itu harus selagi mana kita menepati syarat-syarat dia. Syarat izin, tapi dengan pantauan, tapi dengan syarat-syarat yang dikenakan. Boleh tuan-tuan minta doa daripada orang saleh untuk kita, untuk ahli keluarga kita, untuk anak kita. Bahkan kita buat selama ni atas keharusan itu. Tapi ingat, bukan orang alim itu yang bagi manfaat. Bukan orang alim itu yang boleh memberi mudarat atas hajat kita. Dia cuma sebab sahaja atas kebaikannya, atas kesalihannya. Namun mustajab itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah makbul, tunai hajat kita dengan asbab itu. Allah tidak makbul, himpunlah sekalian manusia untuk tolong hajat kita sekalipun, tetap tidak akan berlaku. Nah. Sangat banyak kalau mau disebutkan tentang perbuatan sahabat yang menunjukkan bahawa mereka mengambil berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pula yang dilakukan oleh para ulama turun temurun. Macam tu juga apa yang dilakukan oleh para ulama zaman berzaman, memohon berkat dari orang-orang alim atau wali. Saya ni tuan-tuan waktu sekolah rendah dulu pernah lah
Saya dulu kerak duk makan roti canai di Kuala Kedah ni. Dulu tuan-tuan di belakang, orang kata kawasan Masjid India ni, Kuala Kedah kita ni, Masjid Nagor ni, kan JT ferry tu. Kan dulu kedai banyak kan. Kedai banyak, dalam kawasan tu ada kedai roti canai. Tu tempat saya waktu saya makan waktu kecil dulu ni. Jumaat, Sabtu saya akan pergi kedai tu. Dan pernah waktu saya makan, kalau tak darjah 3, darjah 4 gitulah, ayah tengok adalah seorang alim kot. Bagi dia tu seorang alim dengan pandangan ayah ni kan. Lain kali ayah bawa saya pergi kat meja dia. Kita tak tahu apa lagi, kita kanyak lagi masa tu. Tahu kanyak? Nah, tak tahu apa lagi. Nah, Iqra, mengaji muqaddam, duk merangkak lagi. Suruh apa? Suruh, tak tahulah dia, ayah abang apa pun tak tahulah dekat hamba Allah ni. Dia dengan pakai serban, dia dengan pakai jubah dia, duk makan juga di kedai tu. Mungkin dia singgah kot. Ayah pun tak kenal. Suruh doa dan dia pegang saya rapat dengan dia. Kita masa tu gelabah dan tak kenal. Rapat adalah dia baca sesuatu, dan yang saya boleh ingat sampai hari ni, dia tiup di telinga saya ni. Tiup tu lembutnya. Rasa lembut je angin tu masuk. Dia kata insya-Allah baik, dia kata. Insya-Allah dia kata baik, dia kata. Itu ya ayat dia. Nah. Rupanya orang tua kita pun buat juga benda ni tu. Nah. Masa tu orang tua saya jadi imam lah di kampung Aluk Ibrahim. Nah. Lepas tu tuan-tuan, kalau ada alim-alim, tuan-tuan jumpa di mana-mana majlis ke, mintalah doa ke, usap kepala anak ke, cucu ke. Nah, kadang kita minta tahnik kan, belah mulut. Nah. Ambil berkat. Semua tu qiyas dengan apa yang sahabat lakukan di zaman Rasulullah atas perbuatan orang baik ataupun orang soleh. Mereka telah mendahului kita pada bab tabaruk itu. Begitulah pula yang dilakukan oleh para sahabat turun-temurun, memohon berkat dari orang-orang alim atau wali. Semoga mereka menjadi sembuh atau baik dan lebih bersemangat dalam melaksanakan ketaatan. Kadang doa kan, minta Tuan Guru doa saya rajin buat ibadat kan. Walaupun rajin tu baik pada kita, tapi berkat doa tu. Nah, dengan izin Allah, Allah perkenan doa alim itu. Karena doa alim tak ada hijab. Nah, masa mereka banyak dengan Allah Ta'ala berbanding masa kita dengan Allah. Nah, takut antara kita ni ada sesuatu hijab dalam doa kita dengan sebab dosa-dosa kita, maka kita cari seseorang yang dekat doa dia dengan Allah Ta'ala. Tak salah. Cuma dengan i'tiqad, bukan dia yang beri makbul, bukan dia yang bawa manfaat pada hajat kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil berkat bukan syirik atau bid'ah. Ambil berkat ni dia bukan syirik, dia bukan bid'ah, selagi mana kena cara dia. Kena? Tetapi adalah sesuatu yang sabit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabit dalam banyak riwayat, dan perbuatan para sahabat. Kalau kita kata benda ni syirik, benda ni bid'ah, bab ambil berkat orang-orang alim, sahabat awal lagi syirik. Sahabat awal lagi melakukan perkara bid'ah atas hujah yang ada. Maka keharusan itu boleh, selagi mana kita pelihara kaedah-kaedah syarak. Manusia tidak ada yang dapat memberikan pertolongan
Yang memberi pertolongan itu hanyalah Allah Ta'ala semata-mata. Kita cuma, tu dalam bab ambil tabaruk tu untuk apa? Kita cuma berusaha dan berikhtiar. Tu je hak kita. Tu je milik kita. Bab ambil berkat, bab ambil tabaruk, ambil doa orang saleh kepada kita, minta doa, munajat orang saleh kepada kita, ambil berkat satu-satu peninggalan orang saleh yang ada pada amalan kita, tak lebih daripada bab ikhtiari, bab ikhtiar. Bukan benda tu yang menentukan berjaya ataupun tidak. Kita cuma berusaha atau berikhtiar. Sama halnya kesembuhan. Sama juga dalam bab-bab lain, tuan-tuan. Sama je, analogi dia sama. Sama halnya kesembuhan. Maka hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Sama juga dalam bab sembuh pada penyakit. Kan? Yang tidak dimiliki oleh seseorang doktor. Bukan sembuh tu ada pada doktor. Ada doktor dah malam ni. Saya kalau Masjid Putra, Dr. Muhammad duk mai. Sini pun kadang dia mai juga. Tak nampak dah. Dr. Muhammad, Poliklinik Azhar kan, darah karakan tu. Mai tak? Biasa dia mai kan? Biasa dia duk duk mengaji tuan-tuan. Doktor mengaji lagi. Bukan dia yang menyembuhkan. Bukan dia yang bawa manfaat dan bukan dia yang boleh bagi mudarat. Dan sembuh bukan mai daripada dia. Dan sembuh bukan mai daripada ubat. Sembuh bukan mai bukan datang dari teknologi, tidak. Bukan kata sembuh tu dengan sebab KMC, sembuh dengan sebab PMC, sembuh dengan sebab Sultanah Bahia Hospital, dah. Sembuh tu dengan izin Allah. Bersebab dengan usaha kita. Dan bukan sebab itu yang bawa keputusan dia. Ramai berubat pada tempat-tempat yang kita nyatakan ni tak sembuh pun. No. Tapi berubat biasa-biasa sembuh. Hak luar-luar ni. Hak tempat ni yang dia berubat tu tak ada nama pun. Tapi sembuh. Hak sakit yang sama, habis ratus ribu dah. Tak sihat sampai lah. Sebab tu, keputusan natijah hasil bukan daripada ikhtiar manusia. Makna ada satu kuasa yang menentukan. Kuasa itu bukan usaha kita. Kuasa itu bukan sebab yang kita buat. Tapi kuasa itu datang dari Allah Azza wa Jal atas sebab yang kita lakukan. Kalau Allah izin, berlaku. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak akan berlaku. Wa ma lam yasha', dan apa yang Allah tak kehendak, usahalah, ikhtiarlah lagu mana pun, lam yakun, dia tidak akan berlaku. Itu i'tiqad kita. Dalam bab ikhtiar, ini i'tiqad kita. Dalam bab mengambil berkat sesuatu perkara. Nah, atas nama usaha itu. Ataupun sebab itu. Atau ikhtiar itu. Doktor hanya merawat. Dia bagi contoh biar kita faham. Dan yang menyembuhkan ialah Allah semata-mata. Yang nak bagi sembuh Allah. Nah. Kita hanya bertanam. Contoh lagi. Kita hanya menanamnya satu-satu benih. Yang menumbuhkan. Dan yang menumbuhkan itu Allah Ta'ala. Oh, kalau kata hak tumbuh tu ada pada kita, selepas kita tanam, tumbuh belaka hak kita tanam selama ni. Subur belaka pokok yang kita nak tanam selama ni. Berbuah elok buah hasil dia apa yang kita nak selama ni. Tapi dah. Ada yang tanam dia jadi elok, subur sampai keluar hasil. Ada yang tanam sekerak jalan mampu. No? Ada yang tanam tak timbul langsung, pucuk apa langsung. Tunai apa pun tak naik, loop dalam tanah tu je. Walau benih yang sama, tempat yang sama. Maknanya ada kuasa yang menentukan benda tu berlaku ataupun tidak. Bukan ikhtiar kita. Sama dalam bab tabarruk, sama dalam bab mengambil berkat sesuatu benda ataupun daripada seseorang yang saleh. Jaga i'tiqad kita.
Kalau tak mampu jaga i'tiqad, jangan duk ambil berkat-berkat ni. Takut sesat dalam kepercayaan. Tapi kalau tuan-tuan tahu konsep dia, tahu ke mana hala tuju bab ambil berkat ni, tahu hukum yang berkait dengan ambil berkat ni, tentang keharusannya bagaimana, sahabat pun buat, tapi sahabat buat bagaimana kaedah dia, apa pegangan sahabat, ulama-ulama buat juga sesama mereka, tapi bagaimana kaedah yang mereka buat. Kalau tuan-tuan clear benda tu, silakan. Cuma jangan melampau atau berlebih-lebihan dalam bab mengambil berkat, supaya tak salah kaedah yang kita pegang. Jadi boleh sahaja tuan-tuan kita ambil berkat daripada seseorang, daripada perbuatan dia, daripada doa dia dan sebagainya, asalkan dengan i'tiqad Allah lah yang memberi manfaat dan mudarat atas hajat kita itu, bukan orang itu yang boleh menentukan keputusan apa yang kita nak. Nah, dia pun usaha juga, dia pun ikhtiar juga, dia pun minta angkat tangan pada Allah juga. Nah, kita hanya bertanam dan yang menumbuhkan itu Allah Ta'ala. Ya, mesti dibezakan antara dua perkara itu. Ikhtiar ataupun usaha, dan satu lagi yang menentukan atas usaha kita itu bukan kita. Sebab tu kaedah kata apa? Fannasu bitakhyir wallahu bitaqdir. Manusia boleh usaha ya. Buatlah atas nama tabarruk ke, ambil berkat ke apakah, manusia boleh usaha je, termasuk bab-bab yang lain. Wallahu bitakdir, namun Allah yang maha mentakdir atas usaha kita itu, berjaya ataupun sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, riwayat kita malam ni jelas pada bab menetapkan apa yang datang daripada ulama, pada bab mengharuskan bab mengambil berkat dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga daripada peninggalan atau perbuatan orang-orang saleh kepada kita dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita bahawa mengambil berkat itu sebahagian daripada usaha yang kita usaha selama ni. Banyak lagi benda yang kita buat, itu juga atas nama usaha, termasuk dalam bab mengambil berkat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan bisa tak orang minta belah mulut budak? Kita tanya pasal apa? Ambil berkat. Nah, bisa tak? Kan tak pernah belah mulut budak, tahnik. Nah, kita tak pasal apa suruh kita. Nah, dia kata nampak sembang lancar kan? Mudah-mudahan budak ni, dia ambil sebab tu. Mudah-mudahan budak ni, anak dia ke cucu ke tak kira lah, lancar lah macam hang tu. Kita kata jangan buat pasal, cari orang lain lah kan? Cari orang lain lah. Nak cari orang lain. Tapi orang kata dia hajat, satu-satu perkara minta doa daripada kita atas hajat tertentu, anak nak periksa lah apalah, minta kita baca Yasin lah apalah. Tapi janganlah kita minta tolong orang, kita tak buat pula. Sebenarnya tuan-tuan, doa siapa pun, ikhtiar siapa pun untuk kita, dia tak sama usaha kita. Tetap yang paling dekat usaha dan doa kita kepada Allah. Cuma yang kita minta berkat juga sebab apa? Mudah-mudahan dengan kesalehan seseorang itu Allah mudahkan hajat kita. Itu sahaja. Nah, Allah mudahkan hajat kita. Wallahu a'lam. Dan kita akhiri tuan-tuan dengan bacaan surah Al-Mulk. Hadza wabillahi taufiq wa ri'ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. هذا وبالله توفيق ورعاية وأستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.